Hi, morning class. So, hari ini kita akan sambung dengan subtopik yang seterusnya iaitu sistem penentu sejagat ataupun kita panggil nama GPS. Okey, GPS. So, first kali kita kena tahu apa dia maksudkan dengan GPS. So, GPS ini ataupun dalam bahasa Inggerisnya bahasa Melayunya sistem penentu sejagat. Bahasa Inggerisnya ialah Global Positioning System. Okey, merupakan satu navigasi yang memberi kita maklumat tentang lokasi dan masa kepada pengguna dalam semua keadaan cuaca. So, maksudnya ialah kita boleh tentukan kedudukan kita kat mana saja kita berada dan tak kisahlah waktu tu hujan ke, ribut ke, banjir ke, kita still boleh tahu kedudukan kita kat mana sebab kita menggunakan satelit. Okey? So, macam mana GPS berfungsi? First kali ialah GPS ni dia ada 3 segmen. 3 segmen tu. Okey, 3 segmen ni yang menentukan macam mana kita tahu kedudukan kita. Okey. So, first ialah yang pertama kita ada segmen pengguna. So, segmen pengguna tu maksudnya ialah kita pegang handset ke apa, kita nak tahu kedudukan kita, di mana kita berada. Maksudnya kita tentukan lah. Kemudian kita pergi kepada segmen kawalan dan kita ada segmen angkasa. So, 3 segmen semua. Okey. Cuba tengok pada segmen kawalan dulu. So, segmen kawalan ni terdiri daripada stesen kawalan utama, stesen kawalan alternatif, utama alternatif ataupun antena arahan dengan kawalan serta stesen pengawasan. So, isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama dan akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Okey. So, maksudnya kat sini apa dia? Okey. So, first kali sistem kawalan ni diterima isyarat lah daripada stesen pengawasan daripada GPS, kemudian dihantar ke stesen kawalan utama. So, senang cerita dia ni macam orang tengah lah, orang tengah. Okey. So, kalau kamu tengok kat sini, kita ada segmen angkasa kat sini, kita ada stesen pengawasan di sini dan stesen pengawasan ni merupakan segmen kawalan. Dia akan kawal lah GPS ni tunjuk kat mana tempat dia apa semua. Okey, dia akan bagi arahan pada segmen angkasa. Segmen angkasa akan balas balik arahan tu maklumat tu kepada stesen pengawasan. So, sebab tu kita ada stesen pengawalan utama dengan stesen pengawasan dua. Okey, saya terpatah balik ke belakang dah. Okey, so antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS dengan data atmosfera dan almanak. Okey, next kita pergi pada seterusnya, segmen angkasa. So, segmen angkasa ni kita tahu lah mesti melibatkan satelit lah. So, segmen angkasa dari kita sini GPS terdiri daripada suatu rangkaian satelit. Satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km. Okey. So, orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi. Okey. Semi-synchronous Earth orbit. Dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Okey, so kamu kena tengoklah. Satelit ni dia akan mengorbit bumi dalam orbit separuh segerak bumi. So, penuh satu pusingan tu 12 jam. Okey, so kamu kena tahu bahawa satelit ni bukan ada satu. Satelit GPS ni bukan ada satu. Dekat angkasa tu ada banyak. Okey, ada banyak di angkasa tu. Okey, tengok segmen angkasa. Masih lagi di segmen angkasa. So, kalau kamu tengok dalam GPS, sekurang-kurangnya 4 buah satelit dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Okey, antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit, GPS, masa isyarat itu dihantar. So, senang cerita ialah bila kamu nak menggunakan sesuatu alatan yang melibatkan GPS ni, tak kisahlah kamu guna apa-apa lah yang menunjukkan kedudukan kamu. Okey. So, apa yang jadi ialah sekurang-kurangnya 4 buah satelit akan respon kepada
kepada apps yang kamu guna tu lah. Okey. Okey, pengguna GPS ni sesiapa sajalah yang menggunakan GPS telefon pintar ni. Okey, dia sebenarnya banyak atau app yang menggunakan GPS ni, contohnya kalau kita tengok Waze ke, Google Map ke, ataupun macam-macam lagi. Okey. Sebab kita nak tentukan lokasi satu tempat. Okey. Lepas tu satu lagi, kita boleh tulis format GPS ni dalam dua jenis format. Okey. Iaitu menggunakan format DMS, darjah, minit dan saat. Satu lagi menggunakan format darjah desimal, iaitu DD. So kita ada dua format lah ini kalau kamu nak menulis. Okey. Okey, so koordinat GPS boleh tulis dalam dua jenis format, iaitu DMS tadi, darjah minit saat, dan juga DD tadi. Okey. Kemudian ada arah pula, arah timur dan barat pada koordinat GPS dalam format DMS berdasarkan garisan Greenwich. Okey. So garisan Greenwich ni kalau belajar dah dulu kan. Okey. Okey, next ini kita tengok contoh. Okey, contoh koordinat GPS. So yang first kali ialah Planetarium Negara Kuala Lumpur. So kita ada dua format DMS tadi dengan format DD tadi. So format DMS kalau kita tengok cara nak baca dia 3 darjah. Okey, 8 minit 22.04 saat knots. Okey, sini nampak dia ada arah dekat situ. Arah tu berdasarkan Greenwich. Okey. Untuk koordinat format DD pula 3.1394556. Kamu nampak tak ada negatif kan? Positif dah masuk ke depan kan? So mewakili latitude pada hemisfera utara. Okey. Lagi pun tulis not kat sini kan? Yang di MS ni senang ceritalah. Okey, ni satu lagi. Longitude pula, bacaan bagi longitude 101 darjah, 41 minit, 22.53 saat. Okey, east. Okey. So, koordinat DD 101.689593. So, kalau kamu tengok dia positif, maka dia mewakili timur, garisan Greenwich. Okey. Kita tengok pada satu lagi koordinat GPS, kita ada Copacabana, Rio de Janeiro. Okey. So sama je format dia, cuma nilai dia berbeza lah sebab kedudukan beza. So DMS dia 22 darjah, 58 minit, 14.60 saat south. Okey, ni latitude. Jadi bila ke format DD dia kena letak negatif lah. Okey. Sebab dia kedudukan dia south north dengan east positif. So, kalau kamu tengok kat sini, letak negatif ke depan. Okey, nilai negatif mewakili dia duduk kat tempat selatan lah. 22.970722. Dan longitude dia pula 43 darjah, 10 minit, 56.51 saat. Okey, west. Okey, kemudian kita ada nilai bagi DD dia. Kita letak negatif kat depan sebab dia berlawanan dengan tadi yang positif. 43.182365. So, nilai negatif mewakili longitude ke barat, garisan Greenwich. Okey, at least kamu boleh baca lah. Dari sini kamu boleh tentukan dia duduk dekat mana. Okey. Okey, tengok kegunaan GPS. So, GPS ni digunakan untuk tujuan navigasi lah. Okey. Navigasi ni untuk kita tentukan, kita nak pergi satu tempat, kita nak cari tempat tu lah. Okey. Kedudukan satu tempat tu. So, dalam pelbagai jenis pengangkutan seperti pengangkutan darat, laut, udara dan angkasa lepas. Okey, contoh aplikasi navigasi yang menggunakan GPS adalah seperti Google Map dengan Waze lah. Kalau cikgu suka guna Google Map lagi lah berbanding Waze. Tapi sama aja. Okey. Ini contoh screenshot tangkapan skrin Google Map dengan Waze. So kalau kamu tengok ini adalah Google Maps dan ini adalah Waze. Okey.
Waste ni dia macam orang cakap mungkin dia ke anak-anakkan sikit lah. Kalau kamu tengok tu macam budak-budak sikit. So Google Map ni macam profesional sikit. Okay. So kalau kamu tengok kita dah habis bab 9. Memang kita dah habis dah. Dan kita start hari ni video pun start saja sebabnya satu topik saja dah habis. So bila dah habis macam biasalah tolong cikgu pesan kamu duduk rumah jangan duduk saja buat soalan formatif dengan sumatif. Ni dah habis dah ni, buatlah soalan praktif sumatif bab 9. Okey. Sebab sikit sangat, jadi cikgu akan sambung dengan part tu lah, bab yang seterusnya. Okey kelas. Okay, bye-bye.